Assalamualaikum. Cikgu nak terangkan berkaitan dengan kebarangkalian. Kebarangkalian ni mungkin ada yang ramai terkeliru. Kalau ingat kebarangkalian kita ada dua jenis, iaitu kita pernah belajar bersandar dengan tidak bersandar, dan kita ada belajar saling eksklusif dengan tidak saling eksklusif. Dalam buku teks dia tidak nyatakan bahawa dia melibatkan dua atau tiga kejadian atau ni satu kejadian. Dalam buku teks melibatkan dua peristiwa. Maknanya ini berlaku dua peristiwa, ni pun berlaku dua peristiwa. Tapi kalau kita tengok soalan dia, sebenarnya kalau bersandar tak bersandar ni melibatkan dua kejadian. Contohnya, dadu dilambung dua kali. Ataupun kita mengambil guli daripada kotak A, kemudian guli lain daripada kotak B. Ataupun kita, contoh bersandar tak bersandar, contoh macam kita ambil daripada kotak A, satu kotak, tapi kita ambil dua guli. So maksud cikgu ni dua atau tiga kejadian, maknanya dua perkara kita buat. Jadi kebarangkalian tu akan melibatkan dua, maknanya sepasang ataupun tiga, maknanya dalam couple ataupun triple lah. Dalam keadaan macam tu. Berbeza dengan saling eksklusif dengan tidak saling eksklusif, dia melibatkan satu kejadian saja. Dia macam umpama masa awak form 2 dulu. Cuma dia melibatkan dua peristiwa. Melibatkan satu kejadian tapi dua peristiwa. Maksud dia melambung satu dadu. Satu dadu dilambung sekali. Apakah kebarangkalian mendapat nombor genap atau nombor perdana? Contoh dia macam tu. So mungkin dua kan nombor genap dan dia juga nombor perdana. Ataupun contoh kejadian lain, memilih satu nombor daripada suatu set nombor. Satu nombor yang kita pilih tu mungkin dia adalah ganjil ataupun dia juga adalah faktor bagi 5. Jadi kita akan soalan akan meminta kebarangkalian tentang nombor tersebut. Kesimpulannya berkaitan dengan dua perkara ni, tolong bezakan, iaitu yang ini berkaitan dengan dua atau tiga kejadian. Maknanya mungkin ada sepasang benda yang kita dapat. Yang ini melibatkan satu perkara sahaja. Kalau memilih nombor, maknanya satu nombor sahaja. Maknanya kalau murid, satu murid sahaja dipilih. So bila awak dah dapat bezakan, kemudian baru kita tengok kepada kehendak soalan. Bila kita dah faham cerita soalan, baru kita tengok kehendak soalan. Soalan minta apa? Contohnya soalan minta, apakah kebarangkalian memilih huruf vokal dan nombor genap contohnya. Jadi kita boleh dua kaedah. Pertama, sama ada kita nak guna rajah pokok ataupun nak guna jadual. Ataupun sebenarnya boleh kira terus. Tapi bergantung juga pada soalan. Contoh soalan tu, dia jelas menunjukkan bahawa, contohnya, kotak P mengandungi A, B, C. Kotak Q mengandungi kad 1, 2, 3. So kita boleh guna jadual. Maknanya kita nampak dah pasangan dia. Mungkin daripada kotak P kita dapat A, kotak Q kita dapat 1. Jadi kita punya tu, dia punya kesudahan dia adalah A1, yang ni A2, A3. So kita dah nampak ini kita punya kemungkinan yang berlaku. Ni B1, B2, B3. Yang ni C1, C2, C3. Ni dalam kepala otak ni kita dah faham lah benda ni yang berlaku berdasarkan maklumat atau soalan tersebut. So tetapi kadang-kadang dalam soalan dia akan tanya juga, dia akan cakap juga, yang ini kalau melibatkan dua beg. Kadang-kadang ada persoalan berkaitan dengan dikembalikan semula. Kalau yang ini biasanya melibatkan satu beg sahaja ataupun satu kotak. Contohnya dalam satu beg kita ada guli, ada 5 guli. 2 merah, 1 biru, kemudian 2 hijau. Jadi mungkin ayat dia kat situ tulis mengambil sebiji guli tanpa dikembalikan semula, diambil sebiji guli yang lain. Jadi yang ini melibatkan, kalau pada jadual dia perlu dash. Ini kalau melibatkan satu beg, dia berlaku dash kat sini. Tapi kalau yang dalam jadual cikgu ni dia dua beg berbeza, jadi sebab tu cikgu buat A, B, C, 1, 2, 3. Ataupun kalau satu beg yang sama, jadi benda ni mungkin berlaku nombor yang sama. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Yang ni ambilan pertama. First. Ni ambilan yang kedua. Kita pasangkan macam tu kalau guna jadual. Okey. Kalau dikata tidak dikembalikan semula, kita kena dash kat sini. Jadi ruang sampel dia jadi 6. Berbanding yang tadi, kalau dikembalikan semula, dia akan jadi 9 ruang sampel. Okey, ini kalau melibatkan jadual. Okey, kalau melibatkan raja pokok, dia samalah macam tadi. Contohnya tadi, memilih nombor. Okey, kalau melibatkan raja pokok, memilih nombor ni mungkin kita kena buat memilih nombor 1, 2, 3. Okey, kemudian kat sini pun 1, 2, 3. Sebab dia ambil daripada beg yang sama kan. Yang ini kalau dikembalikan semula. Maknanya kita dapat kad yang pertama. Dan kita letak balik. Okay, mungkin kita dapat kad yang pertama semula. Ataupun kad yang kedua. Ataupun kad yang ketiga. Okay, ini raja pokok. Okay, dia lebih kurang maknanya awak boleh guna mana-mana. Cuma kalau macam ni dia rugilah baik kita guna jadual. Sebab benda ni raja pokok pun still complicated dia punya tu. Ya, ataupun raja pokok ni biasanya kalau kita guna seeloknya macam berkaitan dengan contohnya mendapat tawaran universiti. Okey, ni dapat tawaran. K ni dapat, yang K prime ni maknanya tak dapat tawaran. Okey, so ni universiti, katakan universiti A. Ni universiti B. Okey, universiti B, kebarangkalian dapat berapa, kebarangkalian tak dapat berapa. Jadi kat sini kita boleh nampak peristiwa dia. Okey, dia dapat tawaran universiti A, dia dapat juga tawaran universiti B. Jadi kesudahan dia dapat kedua-dua tawaran. Contohnya macam tu. Okey, ni huruf ni cikgu main letak je ni. Kalau nak cantik mungkin kita boleh letak. Okey, ni cikgu buat secara ringkas saja. Mungkin dapat A, dapat B. Yang ni dapat A, tak dapat B. Yang ni tak dapat A, dapat B. Ni kesesuaian raja pokok. Kalau soalan begitu, sesuainya guna raja pokok. Okey, jadi awak kena pandai pilih yang mana sesuai untuk menyelesaikan kebarangkalian. Dan seterusnya, yang berkaitan dengan bersandar tidak bersandar, kita guna kaedah kiraan. Kaedah kiraan ni, dia sebenarnya terhasil daripada jadual juga sebenarnya. Contohnya, kita nak dapatkan, contohnya soalan tadi. Okey, kejap Okey, untuk kiraan, okey. Kalau untuk jadual, secara asasnya mendapatkan kebarangkalian adalah P bersamaan dengan jumlah bilangan peristiwa A per dengan bilangan ruang sampel. Okey, ini secara asas adalah rumus kebarangkalian. Okey, yang ini adalah rumus kebarangkalian apabila melibatkan atau. Contohnya, apakah kebarangkalian mendapat huruf B atau huruf B pada kotak P atau huruf Q atau nombor 3 daripada kotak Q. Jadi perkara yang terlibat ialah apa tadi? Huruf B pada kotak P iaitu B1, B2, B3. Sebab oleh kerana dia atau, maknanya syarat kita tadi huruf B atau 3 kan? Huruf B atau 3. Jadi salah satu, maknanya B tu ada je kita. Dia memenuhi syarat lah. Okay, kemudian nombor 3. Kalau A3 pun dia memenuhi syarat sebab tadi atau. Maknanya sama ada B ke, sama ada 3 ke, dia telah memenuhi syarat. Okay, jadi sebab tu yang cikgu highlight kuning ni, ni adalah dia punya senarai kesudahan tersebut. Jadi dapati 1, 2, 3, 4, 5. So kalau guna jadual, jawapannya kita terus nyatakan 5 per berapa keseluruhan? 9. Okay, ini kalau guna jadual, jadi kita kena senaraikan lah. Ingat, kalau guna jadual, untuk dapatkan kebarangkalian, senaraikan dulu yang kita dah highlightkan tadi. Dalam bentuk tata tanda set. Kita start tulis A3, B1, B2, B3, C3. Tutup kurungan.
So kita akan dapat P kita adalah 5/9. Okey, ini kalau melibatkan jadual, kalau kita guna jadual. Kalau guna kiraan, konsep dia sama je, iaitu PA. PA tu maknanya peristiwa A. Peristiwa A iaitu mendapat B. Faham ni kelangkah, ni macam takut awak keliru A dengan B. Ni peristiwa A adalah peristiwa mendapatkan B, iaitu B1, B2, B3 tadi. Okey, tambah dengan PB, iaitu peristiwa B iaitu mendapat nombor 3. Okey, dia macam umpama 3 tambah 3. Tolak dengan PA darab PB. PA darab PB ni maknanya yang bersilang antara tadi. So, kawasan sini yang bersilang kan. Benda yang sama. Kita kira 2 kali. Sebab tu kita kena tolak. Alright. So, bendanya adalah berkaitan dengan jadual. Rumus ni terhasil daripada penggunaan jadual. So, PA kita adalah kebarangkalian mendapat huruf B adalah 3 daripada 9. Okay, sebab B kita ada 3/9, 1 daripada 3, sorry. Kita tengok pada back B, back P. Okay, huruf B ni adalah 1 daripada 3. Ditambah dengan peristiwa B. Peristiwa B ialah nombor 3 kan. Nombor 3 ni adalah satu nombor daripada keseluruhannya adalah 3 nombor. So, 1/3 juga. Tolak dengan hasil daripada darab 1/3 darab dengan 1/3. So, kita akan dapat 2/3 tolak dengan 1/9. Permudahkan. Kita akan dapat juga 5/9. Okay, apa yang penting kalau atau, rumus dia begini. Tambah dan tolak. Okay, kalau dan, okay, dia lebih mudah. Kalau macam guna jadual dan, contohnya mendapat huruf B pada kotak P dan mendapat nombor 3 pada kotak Q. So, ini je lah. Kan? Jadi, 1/9. Jadi, kita senaraikan. Kalau guna jadual, kita senaraikanlah B3. So, jawapannya P sama dengan 1/9. Okay, kalau guna jadual, kita senaraikan dan tulis kebarangkalian. Kalau guna rumus, PA darab PB. So, peristiwa A tadi mendapat huruf B, iaitu 1/3. Peristiwa B iaitu mendapat nombor 3, ialah 1/3 juga. Sebab tu dia dapat 1/9. Okey, ini kalau melibatkan 2 beg ataupun dia 1 beg dan dikembalikan semula. Tetapi ini special case ya. Let's say kita ada tidak dikembalikan semula. Maknanya ada dash tengah-tengah ni. Sesuai guna raja pokok atau jadual sahaja. Awak tak boleh terus guna kiraan. Kalau melibatkan atau. Okay, sebab dia akan jadi lain. Sebab dia ada kompleks sikit. Dia ada complicated sikit kat sini. Kita tak boleh gunakan kiraan sahaja. Okay, kena guna raja pokok ataupun nak selamat guna jadual sahaja. Okay. Dan ada special case juga untuk penggunaan jadual. Apabila melibatkan orang, kita tak boleh mengulangkan semula senarai kesudahan tersebut. Contohnya, yang ini 2 beg tak ada masalah. Contohnya kita daripada satu kumpulan memilih 2 orang. Contohnya Ahmad dan Ali. Kemudian kita janganlah tulis Ali dan Ahmad semula. Maknanya kalau kita buat Ahmad Ben Chong. Ahmad Ben Chong. Katakan daripada satu kumpulan 3 orang, cikgu nak memilih 2 orang dalam tugasan. Dalam satu tugasan tersebut. So, kita tak boleh. Yang ini confirm lah tak ada. Ini confirm dash. Okay, sebab takkanlah Ahmad dan Ahmad. Okay, yang penting kalau melibatkan orang, kita tak boleh. Yang ini kan contohnya Ahmad dan Ben. Yang ini kita tak boleh tulis Ben dan Ahmad. Kita tak boleh ulang semula. Berkaitan dengan orang sahaja tak boleh ulang semula. Jadi, apabila melibatkan orang, dia kena dash ni semua. So, kita hanya libatkan 1, 2, 3 perkara. Berbeza dengan barang. Contohnya guli. Guli merah, kuning, biru. Merah, kuning, biru. Okay, kita boleh ulang iaitu contohnya, katakan ini kes dikembalikan semula.
Kalau kes dikembalikan semula, bermakna berlakulah MM kan. KK, BB, maknanya biru-biru, kuning-kuning, merah-merah. Dan dia boleh berulang dari segi merah, kuning. Yang ni kuning, merah. Boleh ulang. Okay, kalau barang begitu. Kalau orang tak boleh. Dan kalau dia melibatkan tidak dikembalikan semula, macam biasa mesti kena dash-dash. Ni tidak dikembalikan semula. Maknanya kalau dah ambil merah, kita tak pulangkan semula. Jadi kita tak dapat merah lagi. Sebab tu tak berlaku MM. Tetapi, kat sini MK, ni KM. Maknanya boleh berlaku. So kita kena tulis. Apabila melibatkan barang, perkara ni perlu disenaraikan. Alright. So dia ada dua perkara special case. Okey, selesai bersandar dengan tidak bersandar. Sekarang kita masuk kepada eksklusif dengan tidak eksklusif. Okey, part 2 lah eksklusif dengan tidak eksklusif.